Assalamualaikum dan salam sejahtera keluarga Malaysia. Hazrin Nazraidin, MCT Report. Kita mulakan laporan dari Negeri Perlis. Zon Maritim Kuala Perlis menggagalkan cubaan menyeluduk keluar lebih kurang 3.2 tan daun ketum di kedudukan 5.8 Batu Nautika Barat Pantai Kurun Tengar pada 6.50 pagi Isnin 14 Februari. Kejayaan operasi adalah hasil maklumat risikan dan intipan berterusan oleh pasukan operasi khas selama 2 bulan dalam usaha mematahkan sindiket penyeludupan daun ketum dan dadah di perairan negara. Modus operandi penyeludup dipercayai menggunakan bot penumpang mewah serta enjin sangkut berkuasa tinggi bagi menggaburi mata pihak berkuasa. Ketika operasi dilakukan, sebuah bot fiber tanpa nombor pendaftaran disyaki suspek sedang bergerak keluar dari Kuala Kedah menuju ke arah sempadan Thailand dalam keadaan gelap dan mencurigakan. Sejurus menerima maklumat Zon Maritim Kuala Perlis mengatur gerak bot ronda dan bergerak laju ke arah sempadan Thailand. Menyedari kehadiran pihak berkuasa, 2 suspek bertindak mengemudi bot secara berbahaya untuk meloloskan diri dengan merempuh bot penguat kuasa. Rempuhan itu menyebabkan bot suspek mengalami kebocoran pada bahagian haluan dan kedua-dua suspek ditahan. Yang terdiri daripada 2 lelaki warga tempatan berumur 37 dan 48 tahun. Hasil pemeriksaan 300 bungkusan plastik berwarna hitam dan 13 bungkusan plastik berwarna putih disyaki daun ketum. Dengan anggaran berat kira-kira 3.2 tan bernilai RM576,000 dipercayai cuba diseludup keluar ke negara jiran. Nilai keseluruhan rampasan bahan seludup termasuk bot fiber dan enjin sangkut dianggarkan RM956,000. Suspek dan barangan rampasan dibawa ke JT Zon Maritim Kuala Perlis untuk tindakan lanjut. Kes disiasat di bawah Seksyen 30/3 Akta Racun 1952 kerana penyalahgunaan ketum termasuk mengimport, menjual, memproses dan lain-lain berkaitan bahan itu. Dalam perkembangan lain, sebuah bot nelayan tempatan kelas A yang mencurigakan dikesan berada berhampiran muara Kuala Kedah pada 11 Februari. Sejurus menerima maklumat, bot ronda maritim Malaysia diatur gerakkan ke lokasi berkenaan untuk melakukan serbuan. Sebaik menyedari kehadiran pihak berkuasa, suspek bertindak menukar haluan, memecut laju ke arah daratan berhampiran dan bertindak melarikan diri dengan terjun ke paya bakau lalu meloloskan diri. Hasil pemeriksaan ke atas bot terbabit, anggota menemukan 120 bungkusan plastik berwarna hitam disyaki daun ketum dengan berat anggaran kira-kira 1.2 tan bernilai sekitar RM216,000. Menurut pengarah Zon Maritim Kuala Kedah, Komander Maritim Nur Azrianti Ishak, daun ketum itu dipercayai cuba diseludup keluar ke negara jiran melalui jalan laut berikutan harga pasaran di Thailand mencecah lebih RM180 sekilogram berbanding pasaran tempatan iaitu sekitar RM30. Kesemua hasil rampasan dianggarkan bernilai RM276,000 dibawa ke JT Zon Maritim Kuala Kedah dan diserahkan kepada pegawai penyiasat untuk tindakan lanjut. Ini pula mengenai kes kesalahan menangkap ikan tanpa kebenaran di perairan negara. 3 kru termasuk tekong warga Myanmar berumur lingkungan 24 hingga 29 tahun ditahan di perairan Kuala Kurau kerana tidak memiliki dokumen pengenalan diri yang sah serta gagal mengemukakan dokumen kebenaran menggajikan kru warga asing oleh Ketua Pengarah Perikanan Malaysia. Pengarah Zon Maritim Kuala Kurau, Komander Maritim Muhammad Sharon Liza Ghazali berkata, semasa rondaan rutin pasukan maritim Malaysia di lokasi, sebuah bot mencurigakan dikesan baru selesai menarik pukat. Hasil pemeriksaan lanjut, anggota menemukan 150 kg ikan campur di dalam bot. Kesemua kru bot, peralatan dan hasil perikanan dibawa ke JT Zon Maritim Kuala Kurau untuk tindakan lanjut. Kes disiasat di bawah Seksyen 8/B Akta Perikanan 1985 kerana menggunakan kru warga asing tanpa kebenaran dan Seksyen 6/1/C Akta Imigresen 1959-1963 iaitu tidak memiliki dokumen pengenalan diri yang sah.
3 bot dan 3 tongkang ditahan dalam operasi permai di kedudukan 3.5 batu nautika dari muara Sungai Kemena Bintulu sekitar jam 7 malam pada 11 Februari. Pengarah Zon Maritim Bintulu, Kapten Maritim Muhammad Khairul Anwar Saad berkata, tangkapan dilakukan oleh KM Renggis setelah mengesan kru terbabit sedang memindahkan muatan barangan bercukai yang disyaki kayu balak daripada sebuah kapal berpangkalan di Papua New Guinea. Hasil pemeriksaan dan penggeledahan mendapati kesemua aset yang ditahan sedang melakukan aktiviti haram dan kru gagal mengemukakan Domestic Shipping Licence DSL semasa pemeriksaan. 3 nahoda berserta 11 lelaki warga tempatan, 2 lelaki warga Indonesia dan 3 lelaki warga India mempunyai dokumen pengenalan diri yang lengkap berumur dalam lingkungan 21 hingga 55 tahun ditahan. Manakala muatan yang disyaki kayu balak itu adalah berjumlah kira-kira 680 batang. Kesemua kru dan aset ditahan dan diiringi ke Pusat Tahanan Vessel Zon Maritim Bintulu untuk siasatan lanjut. Kes disiasat di bawah Akta Kastam 1967 yang memperuntukkan hukuman penjara tidak melebihi 5 tahun atau dikenakan denda tidak melebihi RM100,000 atau kedua-duanya jika disabit kesalahan. Juga di bawah Ordinan Perkapalan Saudagar 1952 yang memperuntukkan hukuman denda tidak melebihi RM10,000 dan penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Kami serius melaksanakannya diangkat sebagai tema sambutan Hari Ulang Tahun HUT ke-17 Maritim Malaysia. Sepanjang jangka masa itu, agensi penguatkuasa ini merekodkan hasil rampasan, lelongan, kompaun dan denda berjumlah RM2.7 bilion meliputi penguatkuasaan terhadap bot nelayan asing, pendatang asing tanpa izin parti, penyeludupan dadah, rokok dan ketum serta barangan kawalan yang lain. Pada masa sama, Maritim Malaysia mengkoordinasikan 2,428 operasi cari lamat yang melibatkan 10,077 mangsa dan lebih RM650 juta nilai harta benda yang diselamatkan. Dalam pada itu, beberapa operasi khas turut diatur gerakkan yang kini menjadi penanda aras agensi. Antaranya Op Naga, Op Kuda Laut, Op Jangkar Haram serta Op Benting yang secara tidak langsung merekodkan kejayaan yang membanggakan. Acara perarakan atau lintas hormat aset maritim dan udara di perairan Selangor menjadi tumpuan sambutan HUT ke-17 kali ini. Konsep Fleet Review ini adalah buat julung kalinya diadakan dengan melibatkan 10 kapal termasuk 2 kapal pesisir luar pantai atau Offshore Patrol Vessel OPV iaitu KM Arau dan KM Pekan, 6 pesawat udara serta 8 bot. Selain daripada acara lintas hormat aset-aset maritim, turut dipaparkan persembahan formasi serta demonstrasi penguatkuasaan dan menyelamat di laut. Fleet Review ini juga adalah sebahagian daripada elemen eksersis maritim perkasa yang mempamerkan kemahiran dan kecekapan anggota Maritim Malaysia dalam mengendalikan jentera pasukan. Menurut pengarah eksersis maritim perkasa, Kapten Maritim V. Panyaselvan, eksersis ini bermula pada 9 hingga 14 Februari 2022 dan kemuncaknya ialah sambutan HUT pada 15 Februari. Antara latihan yang dilakukan dalam eksersis ini ialah mencari dan menyelamat SAR, menggempur dan menawan kapal oleh anggota STAR Team dan memadam kebakaran oleh NGPC. Aktiviti seperti boarding. Boarding ni adalah atau menggeledah dalam bahasa Melayunya. Menggeledah ni adalah aktiviti yang kita buat apabila kita berada di laut, kita ada suspek boat ataupun kita buat pemeriksaan normal, tak ada suspek pun, kita tengok, kita akan buat pemeriksaan normal. Kita akan board kapal tu dan kita akan cek dokumen dia lengkap atau tidak. Yang kalau ada warga negara asing, kita akan tengok pasport dia hidup lagi. Kalau ada yang melibatkan PKS, pas kerja sementara, kita akan cek, dan dokumen-dokumen lain, insurans dan sebagainya. Di samping itu, kita juga buat pemeriksaan ke atas bot-bot yang dilaporkan melaksanakan jenayah maritim yang merentas sempadan ataupun merentas daripada negara-negara lain, seperti contoh membawa parti masuk ke perairan kita. Insiden di laut tidak dapat dielakkan kerana bak kata pepatah, malang tidak berbau. Pada awal pagi 16 Februari, 4 nelayan termasuk tekong telah diselamatkan Maritim Malaysia
kerana bot fiber yang digunakan mereka mengalami kerosakan di kedudukan kira-kira 1.5 batu nautika barat daya Pulau Rimau. Menurut Pengarah Maritim Negeri Pulau Pinang, Kapten Maritim Abdul Razak Muhammad, sebaik saja menerima aduan bot kilat 26 segera diatur gerak ke lokasi. Bot yang berpangkalan di Tanjung Piandang, Perak itu dinaiki 4 kru termasuk tekong berumur lingkungan 29 hingga 61 tahun mengalami kerosakan sekitar jam 7 malam sebelum hari kejadian dan kemudiannya hanyut memasuki perairan Pulau Pinang. Mangsa Nur Azhar Jifri berusia 29 tahun berkata, mereka cuba membaiki kerosakan bot namun gagal dan terus menghubungi Maritim Malaysia untuk bantuan. Kesemua mangsa berada dalam keadaan baik dan selamat sebelum dipindahkan ke bot ronda Maritim Malaysia. Manakala bot fiber yang rosak ditunda ke jeti limbungan Batu Maung untuk tindakan lanjut. Satu mayat terapung tanpa baju ditemukan oleh nelayan tempatan di kedudukan 1.7 batu nautika dari lokasi mangsa dipercayai jatuh. Menurut Pengarah Zon Maritim Kuala Kedah, Komandan Maritim Nur Azrianti Ishak, pihaknya menerima panggilan telefon daripada orang awam sekitar jam 1.10 tengah hari. Sejurus itu, Maritim Malaysia terus mengatur gerak bot perkasa 1226 ke lokasi penemuan. Setibanya di lokasi, mayat didapati telah dibawa naik ke atas sebuah bot nelayan tempatan dan kemudiannya dipindahkan ke bot Maritim Malaysia untuk dibawa ke jeti nelayan Kuala Kuar. Mayat disahkan oleh waris mangsa sebelum diserahkan kepada pihak polis dan dibawa ke Hospital Sultan Ambariyah untuk proses berdasiasan. MCG Report berakhir di sini. Sebelum berpisah, saksikan sorotan feed review sambutan Hari Ulang Tahun ke-17 Maritim Malaysia pada 15 Februari di Perairan Maritim Selangor. Assalamualaikum dan kita jumpa lagi.